Majlis kita ini namanya majlis ta'lim. Majlis kita ini namanya majlis ta'lim. Apa makna majlis ta'lim? Bermakna majlis ilmu. Majlis ilmu, majlis ta'lim. Kenapa majlis ini dinamakan majlis ta'lim? Kerana satu-satu majlis itu nak diberi nama ta'lim, mestilah isi majlis itu sifatnya ilmu. Ilmu itu seperti kata Imam Ibn Qayyim, ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu datangnya daripada perkataan Allah dan perkataan Rasul. Itu ilmu. Kerana Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kemudian Allah katakan, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Tapi sebelum daripada itu, lebih awal Allah menyebut tentang wa'allama adamal asma'a kullaha. Ini sebelum turun Iqra, wa'allama adamal asma'a kullaha. Ketika dijadikan Nabi Adam alaihi salam, dijadikan Adam dengan ilmu. Bila malaikat tanya kepada Tuhan, adakah nak dijadikan makhluk manusia yang akan menumpahkan darah? Yang akan menumpahkan darah. Tuhan nak menjadikan Adam alaihi salam. Tuhan kata kepada para malaikat semua, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ja'ilun fil ardi, aku bersungguh-sungguh untuk menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Apa makna khalifah? Khalifah dalam bahasa Arab bermakna khalfun, tukar menukar, ganti mengganti. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak mencipta satu makhluk yang hidup mereka saling ganti mengganti. Umur mereka tidak panjang. Mati mak, mati bapa, anak ganti. Anak mati, bapa mati, mak mati, cucu ganti. Itu makna khalifah. Sesungguhnya aku nak jadikan di atas muka bumi ini makhluk aku daripada manusia, sifat hidup mereka itu saling ganti mengganti, bertukar-tukar. Seorang tidak akan kekal, seorang tidak akan kekal, akan diganti dengan yang lain. Mungkin para malaikat mendengar itu, para malaikat mengetahui makna ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat menyatakan mungkin umur mereka panjang, kerana lama mereka duduk akan jadilah benda-benda yang tak elok. Macam kita duduk sini bersila lama, kita bersila setengah jam, okey, sejam setengah, kaki kita mula lenguh. Bila kaki kita lenguh, maka badan kita akan bertindak. Kita unjuk kaki, tarik kaki, mungkin kita mengantuk, mata kita mula bagi signal mengantuk, tersengguk-sengguk. Maka itu yang malaikat faham. Kalau satu anak Adam yang hidup dia dengan sistem khalifah, mungkin dia hidup lama. Bila dia hidup lama, bosan, jemu akan datang. Maka setelah kebaikan, maka mungkin akan bertukar menjadi keburukan. Maka Allah menyatakan, inni a'lamu, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang aku nak buat. Bila Allah buat malaikat, Allah buat Adam alaihi salam, maka Allah bekalkan kepada Adam ilmu. Allah tak bagi Adam makan lagi, tak bagi Adam minum lagi, tak bagi Adam buat apa lagi. Allah suruh sampaikan ilmu kepada Adam. Maka inilah kita katakan majlis ta'lim. Dalam majlis itu kita diberi penjelasan tentang ilmu. Majlis ta'lim, kita duduk, kita mendengar qala Allah wa qala Rasul. Kita mendengar perkataan Allah, kita mendengar perkataan Rasul. Kenapa? Kerana dua perkataan inilah yang belum berbohong.
selain daripada qala Allah wa qala Rasul, semuanya telah terbukti bohong dan tak tepat. Allah jadikan kita, kemudian Allah berfirman. Allah jadikan kita, kemudian Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Allah kata yang hidup pasti akan mati. Maka Allah buktikan, Allah kotakan apa yang Allah sebut. Kita dapat melihat orang mati saban hari. Kita dapat melihat yang tua, yang muda, kesemuanya mati. Ini Allah firmankan dalam ayat dia, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Siapakah yang paling benar perkataannya kalau bukan perkataan Allah? Nabi SAW tidak pernah berbohong. Semua yang Nabi sebut tentang dunia, semuanya telah terjadi. Nabi menyebut tentang dunia akhir zaman, dunia sampai kepada akhir zaman. Nabi sebut dunia pembunuhan, hari ini orang berbunuh-bunuh. Nabi menyebut tentang tanda-tanda kiamat, hari ini kita dapat lihat tanda kiamat. Karena itu ilmu tidak datang daripada sumber dusta dan bohong. Ilmu kena datang daripada sumber yang benar. Maka yang paling benar adalah qala Allah wa qala Rasul. Rasulullah telah pun mati, tetapi perkataannya tidak pernah berbohong kepada umatnya. Karena itu bila kita duduk dalam majlis ta'lim, kita hanya nak dengar dua ini sahaja, qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Lain kita tak mau dengar. Maka barulah majlis kita ini jadi majlis ta'lim. Dia jadi majlis ilmu. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pesan, Imam Syafi'i pesan kepada kita yang nak jadi pelajar-pelajar ini. Ni anak-anak ustaz duduk depan ni semua ni, nanti kita besar kita nak jadi pelajar. Ingat beberapa pesanan Imam Syafi'i. Ingat beberapa pesanan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, yang pertama seseorang itu apabila dia nak belajar bersungguh-sungguh. Ini peluang belajar ni adalah peluang sekali seumur hidup. Nanti bila main tua macam umur ustaz ni, nak belajar pun tak boleh dah. Dalam kepala ni dah semak dah penuh dengan macam-macam dah. Rem kepala ni pun dah rendah dah. Nak hafal Quran pun tak boleh. Nak hafal lam yakuni nak ambil masa 3 bulan. Tiba-tiba dah hafal bulan keempat dia keluar lam tak kuning dah, dia main lam hijau dah. Tak kuat dah ingatan. Macam umur anak-anak ustaz ni nak hafal ni cukup bagus. Apa kata Imam Syafi'i? Ilmu itu, kata Imam Syafi'i, dia dimasuki, mudahnya ilmu itu sampai, senangnya kita beramal, dan kita akan rasa ilmu ini satu kemudahan dalam hidup kita. Kata Imam Syafi'i, dia bermula dengan niat yang bersih kepada ilmu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan, sesiapa yang ada ilmu, kemudian dia ada ingat, besok aku besar, aku ada ilmu, aku nak gunakan ilmu ini supaya orang kenal aku, supaya aku jadi kaya raya. Nabi sebut dalam riwayat Abi Daud, Nabi kata orang itu akan dapat ilmu, maka ilmu itu jadi jembatan ke neraka. Ilmu itu akan merosakkan dia. Kerana ilmu daripada Allah. Innallaha sami'ul alim. Alim itu sifat Allah. Ilmu itu adalah ilmu Allah. Maka untuk sampai kepada ilmu Allah, kita kena ada niat yang ikhlas kepada Allah. Niat yang ikhlas kepada Allah. Nanti Al-Imamul Ghazali dalam Ihya, dalam bab ilmu, dia memberi beberapa peradaban dan adab kepada kita. Seorang penuntut ilmu, ilmu bukan bermula dengan kita membuka buku. Ilmu bukan bermula dengan kita beli buku, tapi ilmu bermula dengan niat kita untuk mendapatkan ilmu. Ada orang tak pernah niat apa terhadap ilmu. Pasal itu bila Allah beri pada dia ilmu, dia tak tahu nak buat apa. Macam mana orang tak pernah bercita-cita nak jadi kaya, tiba-tiba Tuhan bagi dia duit banyak, tiba-tiba dia tak tahu nak buat apa. Dia tak tahu nak buat apa. Banyak orang Tuhan bagi ilmu. Allah bagi ilmu tentang riwayat Nabi, Allah bagi ilmu tentang Sabang, Allah bagi ilmu tentang alam hidup ini. Bila dia dapat iktibar ada depan mata dia, dia tak boleh guna sebab dia tidak ada niat.
Sebab dia tak tahu nak buat apa dengan ilmu. Maka ilmu itu dia akan menjadi acuan yang baik ataupun acuan tidak baik, dia bergantung kepada niat. Kita kata sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam menyebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dalam hadis Bukhari dan Muslim daripada Umar Al-Khattab, Nabi kata sesungguhnya amalan manusia bermula dengan niat. Innamal a'malu, kita al-a'mal, apa makna al-a'mal? Al-a'malu zahirah, amal yang nampak ni. Kita angkat sesuatu, tangan kita bergerak, tubuh badan kita bergerak, lidah kita bercakap, ini nama dia al-a'mal. Semua ini baik ataupun buruk, dia ada pada pusat dia, ada pada center dia, iaitu niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya kamu pasti akan dapat apa yang kamu niat. Kerana itu ustaz pesan kepada anak-anak ustaz yang duduk depan ni, esok anak-anak ustaz anak besar ni akan jadi tua macam ustaz, jadi tua macam ustaz. Maka bila dah jadi besar, kita umur 20, 25, 30, 35, ilmu tu nak jadi baik ke tak baik bergantung sekarang ini kita masuk di dalam madrasatul ilmi, di dalam sekolah yang bernama ilmu. Sekolah bernama ilmu bukan pintu sekolah kita, bukan bab ada madrasah, bukan pintu madrasah, bukan bab masjid, bukan pintu masjid, tapi pintu ilmu adalah niat yang baik terhadap ilmu Allah. Karena ilmu datang daripada Allah. Apabila kita ada niat yang buruk, kita nak mengambil ilmu Allah dan kita nak buat sesuatu yang tidak elok, kita telah pun buruk sangka pada sifat Allah, kita telah pun buruk sangka kepada apa yang ada pada Tuhan, maka kita tidak akan jadi baik. Karena itu benarlah nasihat Imam Syafi'i, bila kita nak dapat ilmu, kita kena ada niat yang baik. Apakah niat yang baik? Seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Perkataan Abdullah bin Mas'ud ini disimpan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Ihya Ulumuddin. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Laisal ilma bi kathrati riwayah, innamal ilmu nurun yuqzafu fil qalbi." Sesungguhnya ilmu tu, tanda orang ada ilmu bukanlah dia pandai cakap. Laisal ilma bi kathrati riwayah. Hak ni hak ustaz cakap ni, anak-anak ustaz kena ingat. Kena ingat. Laisal ilma bi kathrati riwayah. Bukanlah ilmu dengan kita banyak riwayat. Apa makna banyak riwayat? Ada kitabnya banyak, pandai ingat, pandai mengapai, cakap petah. Tidak. Laisa bermakna bukan sekadar itu. Bukan hanya itu sahaja dikatakan ilmu. Kalau ilmu dikatakan orang itu rajulul alim, orang itu ada ilmu kerana dia petah bercakap, nescaya kita akan kalah dengan orang yang pandai cakap dalam dunia walaupun dia bodoh. Kalahlah kita dengan kawan jual ubat. Kawan jual ubat petah dia cakap. Dia kata saya jual ubat ni. Ubat ni Nabi Allah Nuh pun makan. Pandai dia jual nama Nabi Nuh. Ada orang jual ubat ni, saya jual tongkat ni. Tongkat ni Nabi Sulaiman pernah pukul Ifrit. Ifrit pun menangis. Dia jual nama Ifrit. Ifrit golek kepala. Nama aku pun hang jual no? Kalau lah ilmu tu sekadar pandai bercakap, mereka lah orang yang berilmu. Tetapi Allah meletakkan ilmu di mana? Allah meletakkan ilmu, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, dalam surah Fatir. Sesungguhnya ilmu itu akan menjadikan hamba itu takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada hambanya adalah al-ulama. Al-ulama perkataan jamak, plural, daripada mufrad dia alim, satu orang. Ulama adalah jamak, ramai orang yang berilmu. Maka di situ ada kekuatan ilmu. Ilmu yang macam mana? Laisal ilma bi kathrati riwayah. Jangan terpegun dengan orang pandai bercakap, pandai mengapai, pandai bagi itu, pandai bagi ini, tapi ilmu dapat dilihat dalam hidup dia. Macam mana? Nurun. Ilmu adalah satu cahaya. Kenapa dikatakan nur?
kerana ilmu itu membezakan insan kepada hak dan kepada batil. Ilmulah yang bagi tahu kepada kita hakikat hidup di dunia dan hakikat kita akan kembali bertemu Allah Jalla wa'ala di hari akhirat. Ilmu itu adalah satu nur, satu cahaya rahsia yang Allah campakkan ke dalam hati insan. Bila insan dapat ilmu itu, hati dia akan dapat melihat bimbingan daripada Allah. Nurun yuqzafu fil qalbi, dia masuk ke dalam hati dan dia menggerakkan hati itu ke jalan dan langkah yang sebenarnya. Dan hati insan ini, bagaimana dia mendapat petunjuk? Dia bermula dengan niat yang bersih kepada Allah. Karena itu Allah menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, sesungguhnya Allah mengangkat martabat orang-orang yang beriman di kalangan kamu, dan orang-orang yang wa'utul ilm, orang-orang yang diberikan ilmu. Allah angkat martabat dia. Yarfa'illah, Allah pasti akan angkat. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan, kalau manusia ini dalam Ihya, dia kata, kalau manusia ini ada dua orang, satu niat baik dengan ilmu, satu niat jahat, dua-dua belajar, dua-dua keluar sekolah, keluar madrasah, keluar daripada jamiah, universiti, maka seorang akan jadi baik, seorang akan jadi jahat. Seorang akan jadi ulama, warasatul anbiya, pewaris nabi. Seorang akan jadi ulama dunia ataupun ulama su, ulama yang mencintai dunia. Apa akan jadi pada dia? Sembahyang dia, puasa dia, ilmu dia, haji dia tidak akan mengubah apa-apa kehidupan dia. Bahkan kita tengok daripada jauh, kita akan kata tak patut orang ada ilmu hidup dan cakap macam ni. Itu kesan daripada ketika dia masuk babul ilmi, dia masuk kepada pintu ilmu, dia tidak ada niat yang bersih. Karena itu Allah akan beri kepada anak-anak ustaz, anak besar nanti apa yang sekarang kita niat. Al-Imam Syafi'i, seperti yang disebut dalam riwayat dalam manakib Syafi'i, mak Imam Syafi'i ini bernama Fatimah. Mak dia nama Fatimah. Bapa dia mati, dia ni anak yatim, orang susah. Bila Imam Syafi'i nak pergi mengaji, dalam manakib cerita, mak dia pergi ketuk pintu rumah adik-beradik lain, rumah mak menakan dia, rumah mak saudara dia, rumah pak saudara dia, pergi ketuk-ketuk pintu nak minta dirham dan dinar sebab nak bagi pada Imam Syafi'i nak sambung belajar. Tapi mak dia hampa, mak dia tak dapat bantuan. Mak Imam Syafi'i dalam manakib sebut akan bangkit tengah malam dan berdoa kepada Allah, biarlah anak aku ni miskin wahai Allah, biarlah anak aku ni susah wahai Allah, tapi tolonglah jangan halang anak aku daripada mendapat ilmu yang akan merubah hidup dia. Maka Imam Syafi'i di antara imam yang merantau belajar sampai ke Madinah bertemu Imam Malik, dia seorang yang miskin. Dia seorang yang miskin. Tetapi kerana mak, ibu dia ada niat yang bersih dengan ilmu Allah, dan dia ada niat yang bersih dengan ilmu Allah. Hari ini Imam Syafi'i yang meninggal pada tahun 205 Hijrah atau 204 Hijrah, kita dah 1400 Hijrah dah, 1000 tahun lebih dia tinggal kita. Kita sebut nama dia, kita ikut ilmu dia, kita baca buku dia, macam dia duduk di sebelah kita. Inilah pengaruh ilmu yang barakah. Al-Imam Al-Ghazali menamakan barakatul ilmi, keberkatan ilmu. Hidup, orang tu dah mati, hidup. Ada ramai orang-orang di luar sana, kita tak sebut pun nama dia. Ada dalam dunia ni banyak orang yang Tuhan tak perkenal pun dia dekat dunia. Kita tak kenal pun dia. Kenapa kita kenal Imam Syafi'i? Kenapa kita kenal para sahabat Nabi? Kenapa kita kenal Imam Abu Hanifah? Kenapa sampai kepada telinga kita nama Imam Malik, nama Imam Ahmad bin Hanbal? Kenapa sampai nama ni? Ada ramai tokoh-tokoh dunia yang hidup di zaman silam, kita tak kenal pun nama-nama mereka. Allah tak sampai pun nama mereka ke telinga. Kerana benar kata Allah, apabila Allah nak mengangkat manusia, Allah mengangkat dia dengan ilmu. Kalau Imam Syafi'i tidak ada ilmu agama, kita juga tak kenal dia. Siapa dia? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Siapa dia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijrah? Siapa pun tak kenal dia.
Tapi kenapa kita kenal? Kerana tangannya, lidahnya, kepalanya, tulisannya, dadanya penuh dengan ilmu Allah. Maka Allah mengangkat kepada orang-orang yang dalam dadanya ada ilmu, Allah mengangkat ke satu martabat melepasi jarak dunia. Dia hidup, dia mati pada tahun 205 Hijrah. Sekarang 1400 Hijrah. Hampir 1200 Hijrah. Nama dia terkenal. Apa kena-mengena dia dengan kita? Dia bukan pak saudara kita. Dia bukan mufti negeri kita. Dia bukan ahli majlis fatwa. Dia bukan keturunan raja. Dia bukan pemimpin orang Melayu. Syafi'i bukan orang Melayu, dia orang Arab. Dia berketurunan Quraisy daripada Rasulullah. Tapi macam mana sampai orang Malaysia kenal Imam Syafi'i ni? Kita kenal dia kerana pada dadanya ada ilmu. Kita dengar cakapnya kerana dalam dadanya ada ilmu. Orang yang hidup zaman Syafi'i, ada orang bodoh. Nah, kita tak kenal pun. Imam Abu Hanifah lebih tua daripada Imam Syafi'i. Matinya Abu Hanifah di Baghdad, baru lahir Syafi'i di Palestin. Abu Hanifah mati pada tahun 150 Hijrah. Abu Hanifah dengan kita, subhanallah, hampir masuk 2000 tahun Abu Hanifah dengan kita. Tapi kita kenal Abu Hanifah macam dia pak saudara kita. Kenapa kita kenal Abu Hanifah? Kerana ilmunya. Kerana ilmunya. Manusia akan dikenal kerana dua benda. Kerana bodohnya, kerana ilmunya. Kerana maksiatnya, kerana taatnya. Kita kenal Fir'aun, ya kenal. Tapi kita kenal dia di atas jalan apa? Di atas jalan mungkar, di atas jalan maksiat, di atas jalan hidup yang buruk. Kita kenal Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun alaihi wasallam di atas jalan apa? Di atas jalan mereka ini hamba Allah yang menyampaikan agama Allah. Manusia tidak ada nilai kalau dia tidak ada ilmu Allah. Tidak ada nilai. Bahkan esok kita mati, orang tanam kita dalam tanah, orang ambil tanah, orang tabur ke atas jenazah kita, habislah kita. Habislah kita, harta kita habis. Bagaimana orang kenal kita? Orang kenal dengan kebaikan kita. Orang kenal dengan keburukan yang kita lakukan. Semoga Allah masukkan kita dalam kenalan-kenalan yang berilmu. Pasal itu sampai hari ini kita sebut nama Al-Imamul Ghazali. Dia mati pada tahun 505 Hijrah. Imam Ghazali dengan kita pun hampir 1100 Hijrah. 1000 tahun yang silam Imam Ghazali. Tapi kenapa kita kenal nama Imam Ghazali? Dia lagilah Al-Imamul Ghazali. Ghazali itu bermakna Gaza. Gaza ni belah Palestin balik sana. Dia lahir ke sana. Dia orang belah sana. 1000 tahun silam lahir satu orang yang bernama Abu Hamid, Abu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Macam mana kita kenal Al-Imamul Ghazali? Kita kenal kerana tulisannya, kerana ilmunya. Kalau Al-Ghazali tidak ada ilmu Allah, siapa pun tak akan kenal dia. Benarlah firman Allah dalam surah Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kami mengangkat martabat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, bukan kepada satu derajat, tapi darajah, kepada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi daripada satu tingkat. Subhanallah. Lebih-lebih bila kita sebut nama orang besar-besar ini, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ghazali, semua kita sepakat mereka adalah orang yang baik, mereka adalah orang yang benar, dan mereka adalah orang yang ikhlas. Ada juga dulu orang-orang yang berilmu banyak tapi mereka jahat, mereka merosakkan agama. Nama mereka tak kenal sembela. Di kalangan imam-imam Mu'tazilah, di kalangan mazhab-mazhab Syiah, mazhab-mazhab Qadariyah, mereka ada ulama besar-besar. Tapi sampai hari ini kita tak tahu nama mereka. Allah padamkan mereka. Tapi nama yang besar-besar, antum tengoklah, anak-anak ustaz tengoklah, bila sebut nama orang besar-besar akan disebut ilmunya. Kalau disebut nama orang jahat-jahat akan disebut kejahatannya. Begitulah ilmu mengangkat manusia. Niat yang baik pada ilmu akan mengangkat kebaikan. Niat yang buruk kepada ilmu akan membenamkan manusia pada satu masa nanti. Maka kata Imam Syafi'i, pesanlah kepada diri kita, bila kita masuk dalam dunia ilmu, kita masuk dengan ikhlas. Apa kita akan dapat? Kita masuk dunia ilmu dengan ikhlas,
kita akan dapat membawa diri kita menjadi hamba Allah. Ini yang paling penting. Kita ini ada nama, kita bin fulan, kita binti fulan, kita fulanah binti fulan, kita fulan bin fulan. Tetapi apa nama sekalipun, apa derajat kita sekalipun, satu benda kita tak boleh buang, kita adalah hamba Allah. Keikhlasan kepada ilmu ini membawa kita makrifat kepada hakikat ini, mengenal benda ini, tak sombong, tak bongkak. Karena itu perkara yang pertama, Al-Imam Syafi'i kata apa dia? Kita bila kita masuk dalam dunia belajar ni, kita kena ada ikhlas. Kita kena ada ikhlas. Yang kedua kata Al-Imam Syafi'i, kita kena jadi seorang yang mujtahid. Apa makna mujtahid? Bersungguh-sungguh. Kerana ilmu adalah ujian. Ilmu adalah ujian. Ilmu ni macam kita tanam buah pisang. Kita tanam pagi, kita tak boleh makan petang, kita kena tunggu. Dan nak tunggu tu kena tunggu dengan sabar. Kadang-kadang dia jadi, kadang-kadang dia tak jadi. Tengah jalan ulat datang. Bila kita boleh makan buah pisang kita tanam, lepas 3 bulan, lepas 4 bulan, lepas 5 bulan. Lepas tu kita kena sabar pula dia masak. Dah dia masak, kita kena sabar pula, racun dia banyak, makhluk-makhluk nak rosak dia banyak. Buah pisang kalau dia naik, dia akan berkeluar jantung dia buah di luar. Satu buah yang cukup berani, dia berbuah, dia berkeluar jantung dia buah di luar. Buah lain semua simpan jantung dalam, termasuk kita simpan jantung dalam. Pasal tu kita kena sakit jantung. Pisang tak pernah kena sakit jantung, dia berani berkeluar jantung dia. Kemudian dia berbunga dan dia berbuah. Namun jantung dia tak akan hilang, jantung dia akan duduk di ujung. Sampailah kita potong jantung dia, pisang tu akan masak dengan cantik. Lepas tu barulah kita makan. Demikianlah ilmu. Bukanlah perumpamaan yang tepat, tapi demikianlah ilmu. Ketika kita belajar, kita baru semai dah, kita baca dia dengan sabar, dengan istiqamah, dengan kesungguhan. Kita mengapai setiap ilmu yang kita dapat, kita amal, kita hargai ilmu. Maka apa akan jadi pada kita? Kita pelan besar, kita akan masuk pada dunia ilmu itu hidup. Akhirnya sampai satu tahap, kita akan menyampaikan ilmu pada orang. Ilmu kita dah menjadi. Ketika kita sampaikan ilmu pada orang, kita akan sampai dengan jiwa yang tawadhu', dengan jiwanya rasa rendah, dengan jiwanya rasa takut kepada Allah. Kita makanlah hasil dia, kerana kita telah menanam pada berpuluh-puluh tahun silam keikhlasan, tidak sombong, kita tawadhu' dengan ilmu Allah. Nah, sekarang kita makanlah hasil dia. Kerana itu dalam ilmu ikhwatul iman, para ulama menulis bab tentang adab. Adab dalam majlis ilmu. Kenapa ikhwan? Peradaban dalam majlis ilmu sama dengan kita tanam pokok, kita semai dia. Orang pi tanam pokok macam tu, lepas tu dia tak tengok ayam macam mana, dia tak tengok binatang main makan, dia pergi ke lain. Lepas 5-6 hari dia main tengok, awak pokok aku tak jadi. Tak jadi. Sebab sistem tanam tu tak betul. Pasal tu kita nak rasa, kita kena menghargai ilmu. Kenapa? Ilmu daripada Allah. Pasal itu sombong. Al-Imam Ibn Katsir ketika terjemah surah Al-Baqarah pada ayat wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Ini perkataan Bani Israel kepada Nabi Muhammad. Wa qalu qulubuna, perkataan ahlul kitab kepada Nabi Muhammad. Wa qalu qulubuna ghulf, mereka berkata hati kami telah tertutup, kami tak boleh ikut Quran, kami kena ikut Taurat, hati kami telah tertutup. Allah kata bal la'anahumullah, Allah laknat hati mereka dan Allah tutup dengan kekufuran. Al-Imam Ibn Katsir kata termasuk dalam orang yang ditutup hatinya oleh Allah adalah orang yang menyatakan saya sudah berilmu, saya tak payah cari ilmu. Dia adalah orang yang ditutup hatinya daripada hikmah dan ilmu. Kalau kita semai dalam hati kita ni kesombongan, kebongkakan, kita semai, itu bermakna kita tidak beradab dengan ilmu. Maka nanti bila dia membesar, akak yang kuat di dalam hati adalah akak yang sombong. Dan akak ni susah nak kuat, susah nak buang dia berakak. Kita mungkin boleh potong dahan dia, dia naik semula sombong.
Kita mungkin boleh buang daun dia, dia naik lagi sombong. Kerana itu banyak orang, kita betulkan adab dia. Kita kata, tuan, ketika tuan masuk ke majlis ilmu, tuan kena begini. Tuan, dalam hidup tuan kena begini. Dia boleh dengar hak kita kata 2 hari. Lepas 2 minggu, dia kembali asal balik. Kenapa ikhwan? Akak dia susah nak potong. Susah kita nak cabut akak. Melainkan, dialah sendiri kena buang akak sombong. Dia kena semai akak tawaduk kepada Allah. Pasal tu ilmu. Bila kita dapat ilmu, kita mengetahui ini daripada Allah. Ini daripada Allah. Allah beri kekayaan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Apa perkataan Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani. Hadza min fadli rabbi liyabluwani. Semua ini adalah kelebihan daripada Tuhanku, dan Tuhanku sedang menguji aku. Subhanallah, ikhwatul iman. Terima kasih sahabat. Kerana itu perlulah kita mendekati ilmu dengan baik. Ilmu ni, kalau dalam bait syair Arab, dia kata ilmu ni macam mana anak kecil. Nafsu dan ilmu, dia kata macam mana anak kecil. Kita biar, dia akan jadi liak. Dia ragas sana, dia ragas sini. Budak kecil, dia merangkak sana. Ada budak kecil, ustaz tengok, mungkin budak ni black metal lah kot. Baru umur dalam 3-4 tahun, dia ambil kain, dia ikat di leher dia, dia naik tingkat 4, dia nak terjun jadi Superman. Dia kata, awak Superman boleh terbang? Cik, tak boleh terbang. Budak ni kalau kita biar dia terbang, mampu dia terus. Ilmu macam tu, nafsu macam tu. Kata dalam bait-bait syair, kalau kita biar dia akan pergi ikut suka. Kalau kita tak bendung ilmu kita, kita jumpa semua orang, kita cabar dia, kita nak berdebat. Dahulu, masa zaman kita mengaji sifat 20 dahulu, terkenal dengan perkataan awaluddin ma'rifatullah, la tasihul ibadah illa bi ma'rifatillah. Awal-awal agama mengenai Allah, tidak sah ibadat melainkan dengan mengenai Allah. Ketika kita tahu benda ni, kita baru belajar sifat 20, kita pergi tak mana semua, kita tanya ke orang, hang belajar sifat 20 tak lagi? Hang belajar tak lagi? Dia tu kata tak lagi. Kita kata jaga baik-baik, Allah tak terima ibadat hang. Itu ilmu. Kalau kita biar dia akan jadi macam budak-budak. Dia memeronta. Pasal itu adab yang akan kawal ilmu. Manusia akan jadi adab manusia akan jadi beradab, terkawal dia dengan adab-adab yang ada dalam ilmu. Pasal itu mak bapak kena duduk tengok anak-anak. Memang letih, tapi duduk kena kawal. Mak bapak kadang-kadang kena garang sikit, jentik telinga dia, kadang-kadang kena jegir tengok mata dia, kadang-kadang kena angkat suara naik, kadang-kadang kena retak rotan. Begitulah ilmu dan hawa nafsu manusia. Kalau tidak diletakkan ikhlas ni adalah pagang, adalah penjaga. Kalau tidak diletakkan ilmu itu kepada qala Allah wa qala Rasul, kita kata qala fulan wa qala fulan, dia akan buah. Hanya Allah dan sunnah Rasul boleh mengawal ilmu kita. Karena itu kita kena tahu kenapa sebahagian orang ada ilmu tak berubah sikapnya. Allah pernah merakamkan di dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa basarihi ghishawa. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, lalu Allah menyesatkan mereka walaupun mereka ada ilmu? Tuhan menutup pendengaran dan penglihatan mereka dengan satu tutupan yang kemas dan rapi sehingga tidak boleh dibuka melainkan hanya Tuhan sahaja. Wa adallahu Allahu ala ilmin, Allah sesatkan dia walaupun dia ada ilmu. Allah sesatkan dia. Kenapa ikhwan? Tidak dikawal. Kenapa ikhwan? Sumber dia tak betul. Kenapa ikhwan? Kerana kesombongan. Kenapa? Kerana menyatakan ana alim, akulah orang yang paling tahu, kamu siapa. Karena itu pesan Al-Imam Syafi'i betul. Yang ketiga, Imam Syafi'i pesan apa dia? Setiap benda yang kita tahu mesti kita amalkan. Kenapa ikhwan? Kalau tak amal, kita akan jadi orang yang merakam ilmu tapi kita bukan ilmu. Orang akan kata pada kita, hang nak dengar, hang panggillah dia. Tapi kalau hang nak tengok, hang jangan panggil dia. Satu pun dia tak pernah buat apa dia cakap. Sedangkan kaedah ini dimurkai oleh Allah.
Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu cakap benda yang kamu tak buat? Besar murka Allah kepada kamu kalau kamu cakap benda yang kamu tidak buat. Pasal itu apa yang kita tahu kita kena amal. Kita tahu ikhlas, cepat-cepat kita kena memohon kepada Allah. Berilah kepada aku ikhlas wahai Allah. Ya Allah, tolong aku ya Allah, bagi ikhlas. Dan cuba kita buat sesuatu supaya ikhlas itu datang. Apa saja yang kita tahu tentang ilmu, kita mesti amalkan. Kita tak boleh rasa malu, kita tak boleh rasa apa-apa. Jangan rasa malu. Macam anak-anak ustaz ni, alhamdulillah, daripada kecil dah daripada berjubah, daripada berserban, bagus. Nanti supaya mereka besar, benda ni tidak menjadi satu benda yang pelik dekat mereka. Pelik. Ada orang kita kata pakailah jubah, dia kata saya bukan haji lagi. Di mana dia belajar syarat pakai jubah haji tak tahulah. Rukun pakai jubah ni tak ada. Rukun pakai jubah ni labuh, jangan pendek macam seluar pendek, sudahlah. Itulah jubah. Kita kata tuan pakai jubah, dia kata sekali lagi orang suruh saya jadi imam pula. Macamlah orang tak tahu dia makmum. Imam semua dilantik oleh Jabatan Agama. Jabatan Agama tak panggil hang bukan imam. Tapi dia bagi 1000 alasan. Pasal apa? Janggal. Pasal dia ditipu. Dia pakai pakaian barat, dia pakai pakaian orang putih, dia tak rasa apa. Dia tak rasa kot lah syarat kena pakai pakaian orang putih ni, kena reti bahasa orang putih, kena pandai macam orang putih. Dia tak rasa. Tapi syaitan tipu dia, nak pakai sunnah Nabi, macam-macam syarat ada. Dan orang berpakaian-pakaian orang putih, kalau buat jahat tak ada siapa fitnah dia. Dia pakai tie, dia pakai coat, dia pakai long sleeve, dia pakai cantik punya kasut berkilat, pakai back cream, rambut belah tepi, remos semua jaga elok. Tiba-tiba dia tipu orang. Tak ada siapa cerca pakaian dia. Tak ada pernah orang kata hang pakai macam orang putih tapi perangai lagu ni ke? Tak pernah. Tapi kalau ada orang pakai jubah, pakai serban, terbuat silap sikit, dandan orang kata, lagu ni kah pakai jubah, lagu ni kah pakai serban. Antum tengok, celaka sungguh syaitan ini, ikhwan. Dia berlari di atas lidah manusia. Kenapa nak cerca pakaian orang tu? Lagu ni kah orang semayang? Lah, apa kena mengena semayang dia dengan salah dia? Salah kerana dia insan. Salah kerana dia ada hawa nafsu. Kenapa tak cerca pakaian orang mendedahkan aurat? Nama aja dedah aurat, tapi buat salah, mangkuk, marahlah macam tu. Orang tak pernah marah. Tapi bila marah, tengok tak guna pakai tudung, nama aja pakai tudung, merenyeh dengan jantan. Tu kadang-kadang tak pakai seluar langsung, pilah marah kat dia. Tengok, iblis berjalan di atas lidah manusia, iblis berjalan di atas hawa nafsu, iblis tuntun manusia, kau rosakkanlah agamamu, kau rosakkanlah sunnah nabimu, kau hinalah supaya kau tidak amal dan kau tidak duduk dalam keluarga sunnah nabimu. Hang duduklah dengan aku. Tapi alhamdulillah, anak-anak ustaz duduk depan-depan ni daripada kecil dah mula dengan pakaian sunnah. Nabi SAW tidak pernah menjaminkan syurga pada orang pakai jubah dan serban. Tak. Syurga ni dimasuk dengan amal saleh. Tetapi dunia hadis membuktikan jubah adalah pakaian para anbiya. Tidak salah manusia nak mendekati pakaian ni. Kalaulah manusia pakai jubah dia masuk syurga, habis tu Arab masuk syurga belaka lah. Tidak, Islam adil. Tetapi Islam ni dia ada satu benda nama dia da'bus salihin wa da'bul fusaq. Peradaban yang kita akan tunjuk dia orang saleh dan peradaban yang akan kita hukum dia sebagai orang fasik. Mendedahkan aurat pakaian orang fasik, maka dia dihukum fasik. Menutup aurat pakaian hamba-hamba yang saleh, maka kita kata ini hamba-hamba yang saleh. Tetapi antum tengoklah fitnah datang macam mana dalam hidup manusia. Fitnah. Kadang-kadang kita nak buka piah atas kepala lagu ni, dia kata saya tak haji lagi, saya bukan ustaz. Macamlah pakai kepiah ni syarat dia kena jadi ustaz. Siapanya letak syarat tu? Tak, agama tak pernah letak syarat. Kadang-kadang kepiah ni harga dia RM2, RM3, tapi sumbangan dia menyelamat maruah manusia. Kadang-kadang kita ni pakai kepiah lagu ni menyebabkan mata kita terjaga pasal kepiah. Kadang lalu perempuan pakai tak senonoh, nak tengok juga.
Mata kita dia main, setan dia main, dia kata hang tak tengok hang rugi, bukan dia main selalu, hang tengok bang. Tapi hati kita kata, ya Allah, aku pakai kepiah, malu aku, ya Allah. Benda berharga RM3 menyelamatkan kita 3 tahun masuk neraka. Pasal itu agama menganjurkan da'bus salihin, peradaban orang-orang saleh. Peradaban orang-orang saleh. Mukmin mendekati peradaban orang-orang saleh. Pasal itu Imam Syafi'i kata, supaya ilmu tu dia tak lari. Setiap buruan, setiap binatang-binatang yang kita buru, kita kena tangkap dia dan kita kena ikat. Kalau kita tak ikat dia akan lari semula. Demikian ilmu. Ilmu kita kena ikat dia dengan 2 benda, kata Al-Imam Syafi'i. Pertama, ilmu diikat dengan pen dan kertas. Kalau orang tu memang ngaji, buku tak ada, pen tak ada, kertas tak ada, tak usah ceritalah. Dia jadi apa? Masuk kanan, keluar kiri. Orang tanya dia, tadi mamak tu dia kata apa? Dia kata banyaklah juga dia sembang sampai aku tak ingat. Punya banyak sembang sampai tak ingat. Pen dengan kertas. Kata Imam Syafi'i, qaidul ilma bil kitab. Kau ikatlah ilmu dengan tulisan. Dan yang kedua, apa yang mengikat ilmu? Amalan kita. Bila kita tahu satu-satu ilmu, kita ikat amalan kita. Kita tahu kelebihan semain tahajud, kita tahu kelebihan berzikir, kita tahu kelebihan beristighfar, kita tahu kelebihan berselawat. Nah, basahkan lidah kita dengan benda itu. Dia akan jadi ingatan bagi kita. Ustaz pesan ke anak-anak ustaz ada belajar ni, istighfar ini adakan di mulut. Walaupun hak duduk depan ustaz ni semua ni budak-budak yang tak ada dosa apa, tapi istighfar dia ajaib. Istighfar satu keajaiban. Kita pergi tak mana-mana, dia adalah ungkapan yang sangat sinonim dengan kita. Dia sangat ajaib. Ketika seorang berdosa menyatakan istighfar, dia boleh menggugurkan dosanya. Seorang yang melakukan ibadat tiba-tiba dia beristighfar, istighfar itu akan mengikat orang itu daripada menjadi sombong dan riya. Istighfar sangat ajaib. Dia sesuai dengan ibadat dan dia sesuai dengan maksiat. Orang-orang yang buat maksiat afdal, lebih afdal, dia kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Orang-orang yang membuat ketaatan afdal, dia menyatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Macam lepas salat kita kata astaghfirullah. Patut lepas salat kita kata alhamdulillah, aku dah sembahyang lega dah. Kita kata astaghfirullah. Ya Allah, ampunlah dosa aku, ya Allah. Kalau ketaatan yang aku lakukan ni belum sempurna, belum memenuhi maksud dia, ya Allah, inilah yang mampu aku lakukan. Astaghfirullah. Dia sangat ajaib. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud, Imam Nawawi simpan hadis dalam Riyadhus Salihin dalam babul istighfar. Man lazimal istighfar, sesiapa yang melazimkan dirinya dengan istighfar, maka Allah Ta'ala akan mengeluarkan dia daripada setiap kesempitan hidup. Bila kita ada masalah yang sempit adalah dada kita. Bumi tetap luas tapi dada kita akan sempit. Dengan istighfar, masalah tak selesai tapi dada kita jadi luas, dada kita jadi lapang. Istighfar. Kita belajar ada benda kita tak faham, kita istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Istighfar yang benar. Bukan istighfar main-main, istighfar yang benar. Kalam-kalam Allah ni disebut dalam keadaan benar. Bukan dalam keadaan main-main. Bukan dalam keadaan hiburan. Quran boleh menjadi hibur kepada hati orang mukmin, tapi Quran bukan hiburan. Quran akan menghiburkan hati orang mukmin, gundah gulana dia. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Bila kamu mengingati Allah, jiwa kamu tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman tenang hati mereka dengan zikir Allah. Ketahuilah, hanya dengan kamu ingat Allah, jiwa kamu akan jadi tenang. Apa makna tenang? Damai. Masalah tetap ada, tapi kita tak jadi tension, tak jadi stres. Kita tak jadi orang yang terperangkap dengan masalah dan tak boleh keluar. Kita jadi orang yang ja'alallahu lahu makhraja. Allah bagi padanya jalan. Dia nampak jauh. Lidah ada sentiasa kata insya-Allah Tuhan tolong, insya-Allah Tuhan tolong. Itulah dada orang yang istighfar. Berbeza, dia cemas. Macam mana ni? Boleh selesai ke? Berat ni masalah kita.
Aku nampak gaya tak mampu kita ni. Yang keluar di mulut dia kesempitan. Tapi dada yang mengingati Allah, Allah Ta'ala bagi lapang. Sehingga kan dia akan kata insya-Allah Tuhan pasti mengeluarkan kita. Dia akan kata insya-Allah di belakang ujian ini ada hikmah yang besar, ada hikmah yang besar. Ada satu makcik tu di belah Kelang, selalu diikuti kuliah ustaz. Ustaz panggil kat dia mama. Dia ni Allah Ta'ala uji dengan apa? Allah Ta'ala uji dengan lumpuh. Antum bayang selalu main mengaji. Tiba-tiba dia pergi bercuti di Langkawi, dia lumpuh di Langkawi. Sampai hari ini dia lumpuh. Ketika ustaz pergi ziarah dia di Hospital University, pergi ziarah dia lumpuh, tapi mulut dia masih boleh bercakap. Sebelah badan dia lumpuh. Dia duduk dekat kampung kuda ke? Bukit Kuda dekat Kelang. Ketika ustaz pergi ziarah dia, bagi salam, kata mama, macam mana mama? Dia kata, ustaz, alhamdulillah, ini semua daripada Allah, ada hikmah yang besar ustaz. Ustaz tak ada nak kata apa-apa, dia yang bagi nasihat kat kita yang sihat. Ingatlah ustaz, dia kata, apa yang Allah buat, Allah tidak zalim dengan kita, ada hikmah yang besar. Ketika ustaz pergi ziarah dia, ustaz tengok atas dada dia ada Al-Quran, dia sedang baca Al-Quran. Dia ustaz tanya pada anak dia, kata, mama ni macam mana dia boleh happy macam ni ya? Kata anak dia, ustaz tak tahu ustaz, yang kami tahu dia masa dia sihat pun dia dengan Quran, dia sakit pun dia dengan Quran. Ketika dia kena lumpuh, dia tak pernah mengeluh, dia tak pernah gelabah, dia tak cemah. Sebaliknya bila dia sedang daripada lumpuh, dia minta Quran, dia nak baca. Subhanallah ikhwan, beza ikhwan, beza. Lumpuh, kanser ni kira hidup kita habis. Satu orang doktor maklumkan tuan kena kanser. Apa maksud dia? Hidup dia tamat. Kanser bermakna mati. Hari-hari yang mendatang adalah hari-hari tak sihat. Dia bertemu Isnin ke Selasa, Selasa akan lebih teruk daripada Isnin. Selasa ke Rabu, Rabu akan lebih teruk daripada Selasa. Bulan ni dengan bulan depan pasti akan buat dia lebih teruk daripada bulan ni. Itu makna kanser. Belum pernah orang doktor kata kat dia, tuan kena kanser, dia sujud syukur, alhamdulillah, aku nak mati. Tak ada. Orang sedih, suami sedih, isteri sedih, anak-anak, mak bapak lebih sedih. Tetapi ada orang bila dia kena kanser, seperti yang ustaz kenal di Taiping, Pakcik Busu, dia pensyarah Universiti Malaya, bekas pensyarah pencen dah Universiti Malaya. Dia kena kanser. Dia kena kanser tahun 2000. Doktor kata kat dia ada umur sampai 2003. Dia ada umur sampai 2003. Artinya kanser itu akan makan tulang-tulang dia. Darah merah dia kehabisan, darah putih dia banyak. Kanser akan makan dia. Tetapi dia datang ke Mekah, dia merayu kepada Allah, Allah yang memegang hidup dan Allah yang memegang mati. Depan Kaabah dia kata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyang aku, ibadat aku, mati dan hidup aku semuanya dengan Allah. Hari ini doktor rawat dia. Doktor tu kata pada dia, uncle patut mati 13 tahun silam. Tapi hari ini dia masih hidup. Tapi kanser tetap ada. Dia kena buat kemo selalu, tiap-tiap bulan dia kena buat kemo. Tapi dia boleh mengaji, dia boleh hidup, dia boleh pergi umrah, dia boleh pergi haji, dia tak mati lagi. Setiap kali kita bertanya, dia akan kata alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Allah itu bukan sahaja Tuhan manusia, Allah bukan sahaja Tuhan binatang, tapi Allah juga Tuhan kepada penyakit-penyakit yang ada. Allah yang menciptakan mereka. Nabi SAW mengajak kita baca satu doa dengan penuh tawakal. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kehebatan doa ini sangat dahsyat. Seorang hamba gantung hati kepada Allah, sehingga kan kalau mudarat itu ada di langit dan ada di bumi, kita kata la yadurru, kamu tak boleh bagi mudarat aku, melainkan yang boleh bagi mudarat aku hanya Allah. Nabi dalam hadis Imam At-Tirmizi, Nabi kata bacalah pagi sekali, bacalah petang sekali, kamu akan selamat. Nabi kata inilah insan.
Yang apabila dia ingat pada Tuhan, Tuhan ingat pada dia. Apabila dia datang kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan rahmat Tuhan pada dia. Apabila dia menadah tangan memohon dengan ikhlas, Tuhan akan memberi sesuatu yang ajaib kepada dia. Subhanallah ikhwan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi zikrillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, tenang hati mereka dengan ingat Allah. Orang beriman ada penyakit macam biasa. Bukanlah dengan kita kata subhanallah, subhanallah, tiba-tiba penyakit kita hilang, automatically dia hilang. Tidak, ikhwan. Duk sakit situ lah. Tapi apa akan jadi? Apa akan jadi? Itmi'nan. Jiwa akan jadi damai. Yang resah bertukar menjadi damai. Ini satu kurnia yang besar, ikhwan. Kurnia yang sangat besar. Kemarin ustaz berjalan pergi hospital kanak-kanak dengan Dr. Nick, semua berjalan. Daripada kanak-kanak umur 12 tahun sampai kanak-kanak umur 6 bulan yang berada dalam ward tu. Paling sedih budak umur 6 bulan kena pakai mask oksigen tu. Tanya kat mak dia, "Kak, awak ni anak kak?" Dia kata paru-paru ada jangkitan kuman. Baru 6 bulan duk pakai tu. Ya. Kalau ibu itu mengingati Allah, anak tetap duk pakai udara tu, tetapi Allah mencampakkan keluasan dan kelapangan ibu untuk menghadapi ujian Allah, sehingga kan ibu itu akan menyatakan semua ini daripada Allah. Dan apabila kita bergantung diri kepada Allah, tidak ada yang pelik. Imam Ibn Kathir bercerita satu cerita yang kemudian Al-Imam Ibn Kathir gantung cerita itu berkenaan dengan riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita nak raya haji ni, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam tafsir Ibn Kathir pada ayat berkenaan dengan alam tara ila alladhina haja Ibrahim, tidakkah kamu melihat orang-orang yang berhujah dengan Ibrahim, dalam surah Al-Baqarah. Di situ Imam Ibn Kathir cerita satu riwayat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim jumpa Namrud. Namrud ni dia lebih kasar daripada Firaun. Firaun ni dekat Mesir, tapi Namrud pemerintahan dia daripada timur ke barat. Dia menguasai bumi Iraq. Besar pemerintahan dia seperti pemerintahan Zulkarnain. Besar. Jadi Allah hantar Nabi Ibrahim. Berlakulah dialog antara Ibrahim dengan Namrud. Kesan daripada dialog itu, Namrud kata, Nabi Ibrahim kata, Tuhanku boleh bagi hidup dan boleh bagi mati. Namrud kata, ana uhyi wa umit, aku pun boleh buat. Namrud ambil 2 orang dalam penjara, satu dia bunuh bagi mati, satu dia suruh balik. Yang suruh balik itu maksud dia bagi hidup, yang dia bunuh tu maksud dia bagi mati. Nabi Allah Ibrahim menyatakan, Tuhanku boleh membawa matahari ini daripada timur ke barat, barat ke timur. Silalah kau buat daripada mana-mana arah yang kau suka. Quran kata fabuhital ladzi kafar. Terbeliak biji mata dia, tercengang dia, macam mana dia nak buat? Hak tadi dia boleh buat. Maka apa Namrud buat? Namrud kata seluruh kepada pemimpin dia, wuzara dia, beli semua gandum-gandum yang ada di negeri Iraq ni, semua beli dan simpan dalam istana. Tak ada satu kedai runcit dibenarkan buka, satu supermarket dan mall pun tak boleh buka. Rakyat-rakyat yang nak makan, nak beli gula, nak beli tepung, mesti pergi beli ke istana. Kerana setiap kali bila rakyat masuk ke istana beli barang, dia akan tanya, sokong Namrud ke sokong Ibrahim? Ini nama dia politik kotak. Politik kotak. Apa dia buat? Sampailah rakyat beli semua kata Namrud, Namrud, Namrud. Tiba-tiba di antara orang yang datang beli itu Nabi Ibrahim. Ialah Nabi Ibrahim kena beli tepung gandum. Pasal apa? Pasal dia manusia, nak kena makan. Dia ada keluarga. Sampai di situ ikhwan, kata Namrud kepada Ibrahim alaihissalam. Kisah ni ada dalam tafsir Ibn Kathir. Kata Ibrahim, kata Namrud, kemarin hang kata Tuhan hang boleh bagi hidup, boleh bagi mati. Kemarin hang kata Tuhan hang boleh bawa matahari daripada timur ke barat. Hang cabar aku tak boleh buat. Hang bagi aku malu. Lah mai beli tepung kat aku buat apa? Suruhlah Tuhan hang turun tepung. Kalau bulan matahari dia boleh bertukar buat silat mata, takkan tepung tak boleh kot?
Allah Jalla wa'ala perlakukan Nabi Ibrahim sebagai manusia biasa. Nabi Allah Ibrahim dengan dia punya uncang, kita kata goni nak buat tepung tu, dia balik. Sampai tengah jalan dia terfikir, apa aku nak habaq kat bini aku. Saat ni habaq kat bini Ibrahim cakap macam setengah orang kata, lawan lagi, lam terkedarah tak ada, lawan lagi. Payahlah lagu tu. Apa Nabi Ibrahim buat? Tengah-tengah jalan dia kutip batu. Dia buah dalam goni dia. Dia balik. Dia ikat batu tu, dia balik, dia sandarkan luar pintu rumah, dia masuk dalam rumah, dia pergi tidur. Ini cerita Imam Ibn Kathir. Mungkin lama bini dia sedang, kata dia balik. Bini dia kata, abang, mana gandum? Dia sengat buat tetau ya. Saat ni kalau abang tak ada, nanti kena maki. Dia sengat, dia buat tetau. Bini dia kata, abang ni beli buah taman. Bini dia pergi cari ke dapur, keluar rumah, tengok gandum tepung ni, goni gandum tu ada. Bini dia tarik Nabi Ibrahim pejam mata lagi kuat, sekejap lagi aku nanti kena sekejap lagi. Dia beletiak kat aku lah. Tiba-tiba dalam terpejam-pejam tu lena sungguh Nabi Ibrahim. Tiba-tiba bini dia gerak dia, bang bangkit makan dah bang, saya dah masak dah. Nabi Ibrahim dia ingat hampili aku. Nabi Ibrahim nampak dah, sekejap lagi dia makan sup ketih batu hari ni. Pasal dia bubuh ketih batu di dalam uncang tu. Namrud tak mau jual. Namrud satu pemimpin yang buat zalim pada rakyat dia. Habis apa jadi? Isteri Nabi Ibrahim gerak sampai Nabi Ibrahim bangkit. Nabi Ibrahim kata, jangan duk melawak macam ni, aku salah. Bini dia kata, abang ni satulah, beli gandum, beli daging, letak di luar, kalau orang curi macam mana? Nabi Ibrahim ingat, amboi pelan kasar melawak nah. Pelan kasar melawak kat aku nah. Kata bini dia, jom pergi makan abang. Nabi Ibrahim pun ikutlah. Ikut Nabi Ibrahim terkejut. Depan Nabi Ibrahim ada roti yang telah dimasak, ada daging kering yang telah dimasak. Nabi Ibrahim kata kepada isteri dia, hang ambil mana semua ni? Kata isteri Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, lah abang lah balik benda ni, abang yang balik. Lepas tu abang pergi letak di luar, abang pergi tidur. Ada buat perangai macam tu. Nabi Ibrahim kata, sebenarnya dah. Nabi Ibrahim kata, Namrud tak mau jual ke aku. Apa-apa. Ketika Nabi SAW mengulah cerita ini, Nabi menyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bawa jalan keluar, dan Allah bagi rezeki kepada dia daripada sumber yang tidak sangka. Ibrahim AS adalah kekasih Allah. Dia berjuang untuk Allah, dia bertawakal untuk Allah. Allah tak membiarkan orang beribadat merempak dan melarat. Allah memberi rezeki kepada Ibrahim AS. Maka Ibrahim menyatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapan Nabi Ibrahim diulang oleh Nabi Muhammad dalam perang Uhud. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah itu sebaik-baik wakil. Subhanallah ikhwan, pelik bila manusia bertawakal kepada Allah, pelik. Ada orang pergi, ada artis, mereka pergi package ke Gaza. Nanti dalam YouTube kita boleh tengok mereka bercerita. Ada artis Malaysia pergi ke Gaza, ada yang buat lawak pun pergi, ada yang menyanyi pun pergi. Ada satu pelawak Malaysia yang terkenal, dia pergi ke Gaza, dia tengok macam mana kehidupan orang Palestin di sana. Negeri yang kecil, rakyatnya banyak, api tak ada, air tak ada, kemudian dikepung oleh tentera-tentera Israel. Dia bertemu dengan seorang budak lebih kurang dalam umur 16 ke 17 tahun. Dia kata kat budak tu dalam bahasa Inggeris, macam mana hang duk macam ni, hang tak mau keluar ke pergi ke Malaysia? Budak-budak tu jawab kepada pelakon ni, menyebabkan dia menangis. Pelakon ni menangis. Budak tu menyatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebaik-baik penolong kami adalah Allah. Kami sudah cukup dengan Allah. Subhanallah ikhwan, subhanallah. Inilah keajaiban apabila Allah campak keikhlasan antara hamba dan Tuhan dia. Keajaiban.
Manusia bertawakal kepada Allah. Orang kena kanser boleh menyatakan kanser juga makhluk. Tuhan dia adalah Allah. Kenapa saya nak bimbang sedangkan saya sujud kepada Tuhan kanser? Allahu Akbar. Kita kena sakit kepala cari doktor minta ubat, tolong doktor bagi ubat, doktor bagi ubat. Kita telan ubat terus, lena sehari semalam. Tu pun nak balik selit sikit ubat tu sikit, takut sakit kepala tergapai pula. Subhanallah ikhwan. Berbeza jiwa manusia, berbeza. Inilah keajaiban ilmu, inilah keajaiban ikhlas, inilah keajaiban tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Di mana kita nak berlatih ni? Ketika anak ustaz ni masih kecil lagi, latihlah tawakal kepada Allah. Kita asuhlah mereka ini dengan ikhlas kepada Allah. Kita asuhlah mereka ini dengan syukur kepada Allah. Kita asuh mereka berhubung dengan Tuhan. Nanti ketika mereka besar, dunia mereka dunianya ajaib. Mungkin penindasan Islam di masa depan lebih teruk daripada Islam sekarang, tetapi keajaibannya masuk dalam hati manusia, ajaibnya masuk dalam hati manusia berhubung dengan Tuhan lebih luas daripada dunia yang luas ini. Ikhwatul iman, sangat pelik jiwa manusia. Tapi kalau hati ini sempit, tak berhubung dengan Tuhan, dia akan jadi kecil, sekecil-kecilnya, sampai jarum nak masuk dalam lubang pun tak lepas, kecil sangat. Karena itu ustaz pesankan, kita menuntut ilmu, kita hidup, kita mesti ikhlas untuk Tuhan. Kita mesti amal agama Tuhan. Kita kena ambil ilmu daripada Al-Quran dan daripada sunnah Rasulullah SAW. Kita tak mau ilmu daripada sumber yang tidak ada sumber, daripada benda yang tak ada sumber. Kita mau daripada benda yang bersih, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi, yang tak pernah berbohong, yang belum pernah berbohong dan tidak akan berbohong, hanyalah Allah dan Rasulnya. Kita kata sadaqallahul azim, benar engkau ya Allah. Kita kata sadaqa Rasulullah, benar engkau wahai Rasulullah, salawatu rabbi wassalamu alaih. Ikhwan, cukuplah takat tu. Dia main tengah hari mata nak tengok, tak nampak orang dah. Dia duduk nampak cahaya matahari kan, sebelum pengsan mau berhenti bang. Jadi terima kasih kepada anak-anak ustaz, terima kasih kepada ikhwatul iman, kepada apa nama akhi muslim wa ukhtil muslimah, a'azakumullah, kepada akhwat, kepada ikhwani, terima kasih banyak-banyak. Wa ila liqa, sehingga kan Allah, mudah-mudahan Allah memberi kepada kita peluang dan ruang pada masa-masa yang akan datang. Semoga Allah merezekikan kepada kita rezeki nikmat menjadi hambanya. Semoga sebelum kita mati ini kita dapatlah rasa nikmat jadi orang Islam, nikmat serah diri kepada Allah, nikmat tawakal kepada Allah, iman yang di dalamnya ada rukun iman, semoga dia masuk terpahat dalam hati kita. Islam yang di dalamnya ada rukun Islam, semoga dia masuk dalam sampai hati kita, dan kita menjadi orang yang terdidik dengan iman dan terdidik dengan Islam, dan kita dapat merasa nikmat dikala orang tak dapat rasa nikmat. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita boleh mendoakan kepada saudara-saudara kita yang belum masuk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan satu masa nanti mereka akan masuk dalam kebun-kebun ilmu. Mereka akan mendengar ayat-ayat Quran, mereka akan mendengar sunnah Nabi, sehingga mereka akan merasakan betapa ajaibnya pelajaran dan bimbingan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ila liqa, mudah-mudahan kita bertemu pada masa yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.